Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Bersama dengan saya, Aziz Mamat, moderator anda pada pagi ini di laman Facebook Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Pada hari ini, topik yang akan kami kupaskan bersama para penonton iaitu segmen Semang Santai Info Cukai bagi edisi penghantaran Borang B tahun taksiran 2021. Apa khabar anda semua yang berada di rumah, di tempat kerja atau di mana sahaja anda berada atau apa sahaja yang anda lakukan? Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih di atas kesudian tuan-puan meluangkan masa untuk ambil tahu tentang pengurusan percukaian anda. Baiklah, bersama-sama dengan saya untuk membincangkan topik penghantaran Borang B pada pagi ini adalah Puan Fatin Atikah Rahim dan juga Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri. Sebelum kita bermula, saya ingin menjemput Puan Fatin dan Tuan Nasir untuk memperkenalkan diri. Kita mulakan dengan Puan Fatin. Dipersilakan. Alright, terima kasih Azizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar live Facebook Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Nama saya Fatin Atikah binti Rahim, Pegawai Perhubungan Awam di Jabatan Khidmat Korporat bertempat di Menara Hasil Cyberjaya. Salam kenalan buat semua. Terima kasih Puan Fatin. Seterusnya Tuan Nasir, sila perkenalkan diri anda. Dipersilakan. Terima kasih Encik Azizi. Saya Muhammad Nasir Muhammad Nazri, boleh panggil saya Nasir saja. Saya adalah pegawai perhubungan awam di Hasil K-Line, call center Lembaga Hasil ya. So tuan-tuan boleh hubungi kami di talian 0389111000 atau boleh email atau chat kami seperti biasa, dan ada banyak konsultan-konsultan kami akan melayani persoalan-persoalan percukaian tuan-tuan ya. Itu saja. Salam kenalan daripada saya. Terima kasih kepada Encik Nasir dan juga Puan Fatin di atas kesudian untuk turut sama pada sesi FB Live pada pagi ini bagi sesi Sembang Santai Info Cukai bagi topik penghantaran Borang B tahun taksiran 2021. Sebelum saya memulakan sesi saya pada pagi ini, para penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya mempunyai sebarang komen, pandangan ataupun persoalan, bolehlah dropkan di ruangan komen dan kami akan balas komen tersebut pada sesi akhir nanti. Baiklah, untuk para penonton, para pendengar FB Live kami, untuk makluman semua, kita masih lagi ya di dalam tempoh penghantaran Borang atau lebih dikenali sebagai musim Jom Klik Hasil, di mana individu sama ada yang menerima pendapatan selain perniagaan ataupun pendapatan perniagaan dikehendaki untuk melaporkan dan juga membuat bayaran kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Untuk mereka yang makan gaji, tarikh akhir lapor dan buat bayaran adalah pada 30 April bagi penghantaran secara manual ataupun secara e-filing adalah pada 15 Mei yang lalu. Manakala bagi individu yang menjalankan perniagaan, tarikh akhir penghantaran Borang B adalah pada 30 Jun secara manual ataupun 15 Julai akan datang ini secara e-filing. Okey? First and foremost, sebelum kita bincangkan dengan lebih mendalam berhubung penghantaran borang cukai perniagaan, penting untuk para peniaga tahu ya tentang perkara asas apa yang dimaksudkan dengan cukai perniagaan. Okey, Puan Fatin, boleh terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan ini? Okey, sudah tu. Alright, untuk pendengar Facebook Live. Okey, sebelum saya menjawab persoalan pengenaan cukai, sepagi ni saya nak touch on in general lah, apakah itu cukai pendapatan. So ini hanya sekadar makluman, cukai pendapatan bukan saja dikenakan ke atas individu yang menerima pendapatan penggajian, yang makan gaji, malah dikenakan juga kepada individu yang menjalankan perniagaan. So hari ini kita nak itu cukai perniagaan, ianya agak berbeza dengan cukai syarikat. So jadi saya dah cakaplah dari sini, puan-puan janganlah macam confused ataupun takut. Tak semestinya you menjalankan bisnes, you akan automatically dikenakan cukai atas kadar cukai syarikat. So kita akan tengok sama ada you ni berniaga secara sendiri, perkongsian ataupun kategori sebagai sedia merhad. So kadar cukai perniagaan pemilikan tunggal ataupun perkongsian ini kita akan mengikut kadar cukai individu which is 0 sehingga 30%. Alright. So berbalik pada topik kita lah. Tak kira lah perniagaan tersebut adalah secara konvensional sama ada you mempunyai kedai ataupun premis ataupun secara online. Especially ialah sejak PKP ni kan macam-macam jenis
bisnes yang wujud kat Facebook, kat Instagram kan. So kedua-dua jenis perniagaan ni sama saja Encik Azizi. Mereka perlulah melaporkan pendapatan mereka kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. So saya nak bagi beberapa contoh. In terms of conventional business adalah termasuk perniagaan runcit, pasar malam. Dan dari segi online businesses may include influencer, paid reviewer, YouTuber dan sebagainya lah. Semua yang saya sebutkan ini dan actually banyak lagi you boleh rujuk di portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia www.hasil.gov.my. Klik pada menu perkhidmatan dan kepada individu. So itu sajalah Cik Azizi dan semua pendengar sekalian sedikit sebanyak tentang apa itu cukai perniagaan. Terima kasih. Terima kasih Puan Fatin di atas perkongsian berkaitan pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan itu tadi. Okey. Daripada semua jenis perniagaan yang dinyatakan oleh Puan Fatin tadi, adakah keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima perlu lapor kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri? Ataupun adakah jumlah minimum pendapatan untuk mendaftar nombor cukai pendapatan? Yang ini mungkin boleh Tuan Nasir jelaskan lebih lanjut? Boleh, insyaAllah. Terima kasih Tuan Azizi selaku moderator pada hari ini. Saya kira soalan ni soalan yang sebenarnya biasa memang mengelirukan pembayar cukai dan kami di Hasil Kailan juga menerima pelbagai persoalan mengenai adakah sebarang minimum income yang ada untuk business taxpayers ni kan. Okey, saya kira saya nak bandingkan dululah dengan pendapatan penggajian Encik Azizi dan Puan Fatin. Sebab dari sudut pendapatan penggajian memang kita di Lembaga Hasil tetapkan ada minimum income ya. Contohnya income yang minimum RM37,333 selepas ditolak dengan EPF, KWSP, barulah pembayar cukai berkenaan dikehendaki untuk mendaftar fail cukai pendapatan ya. Tapi ianya berbeza tuan-tuan ya, rakan pendengar di Facebook live Lembaga Hasil ini berbeza dengan individu yang menjalankan aktiviti berupa perniagaan ini ya. So dia tidak ada satu pendapatan minimum yang kami di Lembaga Hasil tetapkan. So bila mana tuan-tuan menjalankan perniagaan, sama ada perniagaan tadi berdaftar atau tidak berdaftar, seperti mana Puan Fatin maklumkan sebentar tadi, ada premis ke tak ada premis, ada sahaja aktiviti yang berupa perniagaan, dia kena mendaftar nombor cukai dan melaporkan pendapatan berkenaan kepada pihak Lembaga Hasil. Okey, dari sudut melaporkan pendapatan ni Tuan Azizi, saya di Hasil Kailan pun banyak juga terima persoalan. Saya memang menjalankan perniagaan tapi perniagaan saya dah rugi dah. Daripada awal saya buka sampailah dah tahun ketiga semua rugi. Adakah saya masih perlu laporkan pada pihak Lembaga Hasil? Itu soalan yang kami terima sebenarnya antaranya lah ya. So sebenarnya tuan-tuan akan pendengar, walaupun tuan-tuan tadi saya cakap bila mana tuan-tuan menjalankan aktiviti yang berupa perniagaan sahaja, tuan-tuan perlu daftar nombor cukai. So, bila tuan-tuan dah daftar nombor cukai, jatuh tanggungjawab di bawah Seksyen 77 tu, tuan-tuan perlu melaporkan pendapatan berkenaan kepada pihak Lembaga Hasil. Ya. Walaupun pendapatan berkenaan adalah rugi sebenarnya. So, walaupun rugi, tuan-tuan masih perlu lapor kepada pihak Lembaga Hasil. Kenapa kena lapor sebab rugi? Sebab itulah Lembaga Hasil kena tahu yang tuan-tuan sebenarnya berada dalam kerugian dan sebenarnya bagus dari sudut kerugian untuk tuan-tuan laporkan. Sebab setiap rugi perniagaan itu, dia dikira sebagai satu belanja tuan-tuan ya. So kerugian yang tuan-tuan dapat, contohlah tahun 2021 ini, contohnya tuan-tuan rugi ya. Rugi dalam perniagaan dan tuan-tuan laporkan pada pihak Lembaga Hasil. Rugi tahun 2021 ini masih boleh dituntut dan boleh diserap lagi sehinggalah rugi itu dah fully diserap ya pada tahun 2022 nanti. Sebenarnya dia boleh ditolak sebagai satu belanja. So tak rugi pun untuk tuan-tuan laporkan satu kerugian tahun berkenaan ya kepada pihak Lembaga Hasil. So satu lagi nasihat saya kepada rakan pendengar Tuan Azizi, so bila dia dah daftar, dia dah lapor kepada pihak Lembaga Hasil dan kita pun nak dari sudut dokumen wise dia bolehlah sediakan, especially dari sudut akaun untung rugi itu ya. Itu saja sebagai pengenalan Tuan Azizi. Okey, macam yang Tuan Nasir terangkan tadi ya, jika perniagaan tersebut rugi pun masih perlu melaporkan ya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri walaupun mereka mencatatkan kerugian, di mana kerugian ini boleh dibawa ke hadapan untuk dituntut, betul? Betul. Okay. Cuma macam satu lagi Tuan Azizi, sebab saya pun macam teringat juga panggilan yang lain di Hasil Kailan, sebab kita banyak juga sebenarnya pembayar cukai dekat luar sana yang confused bila mana mereka bekerja makan gaji.
bila dia kerja makan gaji, dalam masa yang sama dia ada buat pendapatan perniagaan yang menghasilkan pendapatan lah ya. Contohnya kadang-kadang cikgu sekolah, dia dah makan gaji ni tapi dia buat tuition kan, dia buat tuition dekat tuition center atau dia buat tuition sendiri dekat rumah. So sebenarnya bila dia menjalankan aktiviti yang berupa perniagaan tadi, dia masih perlu lapor pada pihak lembaga hasil. So tadi Tuan ada maklumkan tentang dua jenis borang kan. Tuan Aziz masa pengenalan tadi ada borang BE dengan borang B. So bila dia makan gaji, dalam masa yang sama dia buat aktiviti yang berupa perniagaan, dia masih perlu lapor tapi menggunakan borang B. So dalam borang B tu kita ada buat separation lah dekat sana. Jenis pendapatan mana yang ada. So kalau dia ada dekat situ pendapatan berkanun perniagaan. So dia masukkan berapa pendapatan tuition tadi kalau ada ya. So pendapatan berkanun penggajian dia boleh masukkan juga dekat situ dalam borang B. Bukan lagi borang BE ya. So itu saya kira soalan yang sepatutnya pemain cukai maklum ya. Bila dia jalankan dua aktiviti dalam, dia ada dua sumber perniagaan dalam satu masa. Tu sama juga dengan mana-mana individu yang ada pendapatan selain penggajian, contoh rumah sewa, kan pendapatan royalty, tulis buku, macam-macam jenis perniagaan, jenis pendapatan tu kita ada dekat dalam borang kita. Okey, itu saja. So semuanya kena submit borang B lah ya. Jangan confuse tuan-puan. Betul. Betul, alright. Okey, kalau perniagaan ni rugi kenapa saya masih perlu lagi untuk hantar borang cukai sedangkan tiada keuntungan? Mungkin kat sini Puan Fatin boleh terangkan lebih lanjut. Okey, tadi pun dah di-mention oleh Tuan Nasir, persoalan dia kenapa kena hantar. Biasalah Cik Azizi, tuan-puan, untung rugi tu asam garam, selok-belok dalam perniagaan. So as mentioned by Tuan Nasir, business owners ni masih perlu menghantar borang B mereka, tak kira untung ataupun rugi. So business owners ni diorang tak boleh assume dah lah rugi tahun lepas, sah-sah lah, tak kena cukai, kenapa pula aku nak susah payah submit. So sebenarnya itu adalah tanggapan yang sangat salah. Actually kalau kita dah rugi, lagilah kita kena declare income tersebut pada lembaga hasil. Sebab apa? Macam Tuan Nasir cakap lah, dalam konteks perniagaan, tak semestinya bila kita lapor tu, kita terus kena cukai. Business owners ni, diorang actually banyak keuntungan sebab mereka ada pelepasan, tolakan, sama juga macam individu yang makan gaji. Diorang boleh ada belanja yang dibenarkan di bawah Seksyen 33 dan sebagainya. Yang penting adalah penyimpanan rekod dia. So formula dia sebenarnya senang. Contoh dalam setahun you ada penyata pendapatan, di mana penyata pendapatan tersebut akan adalah hasil jualan kasar you. So selepas tolakan kos ataupun belanja-belanja yang kita benarkan, barulah you akan dapat satu amount which is the untung atau rugi bersih. So that amount lah yang baru kita declare, bukan yang untung atau bersih, untung atau rugi yang kasar. So sebab tu saya mention tak semesti kalau kita lapor kita kena cukai. So bila nak submit borang B tu kan, kita cerita sikit lah, akan dia ada satu kolom lah macam Cik Nasir cakap tadi, ada satu kolom untung rugi. So peniaga kena key in amount tersebut. Dan dalam persoalan ni sekiranya rugi, sebagai contoh 2021 you declare kerugian RM10,000. Tapi alhamdulillah 2022 you dapat untung pula RM20,000. So sebenarnya bila you declare kerugian RM10,000 tu, ianya sebenarnya boleh menjadi tolakan lah ataupun asbab untuk mengurangkan jumlah cukai yang sepatutnya dibayar. So di kata lain, kerugian yang you dah declare tu sebenarnya boleh menjadi keuntungan kepada you. So sangatlah rugi kalau tuan-puan tidak declare kerugian tersebut. Kan yang rugi pun kena declare, apatah lagi yang untung. Tak gitu ya Cik Aziz ya? Alright, saja daripada saya. Okey, terima kasih Puan Fatin. Tadi saya ada dengar Puan Fatin ada menyatakan tentang belanja perniagaan. Okey. Mungkin kat sini saya nak minta penjelasan lebih lanjut. Belanja perniagaan yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan belanja perniagaan yang boleh dan perbelanjaan yang tidak dibolehkan ni? Mungkin boleh terangkan lebih lanjut? Boleh. Okey, boleh. Boleh tu sebenarnya merujuk kepada seksyen seperti mention tadi 33, seksyen 33 ACP 1997 di mana belanja-belanja perniagaan yang boleh ditolak ataupun kita benarkan allowable expenses untuk tolakan daripada pendapatan kasar. So macam merujuk kepada Akta Cukai, belanja yang dibenarkan ini orang kata mestilah mana-mana belanja yang dibuat semata-mata untuk menghasilkan pendapatan tersebut wholly and exclusively. Contohnya you bayar upah, gaji, KWSP. Okey, yang tak boleh pula
Yang tak boleh merujuk kepada Seksyen 39 ACP 1967 di mana belanja perniagaan yang orang kata tak boleh ditolak dan kita tidak benarkan sebagai tolakan. Sebagai contoh belanja domestik, persendirian for your own personal use tu dan ianya tiada kepentingan langsung dalam menghasilkan pendapatan business you. Contoh macam you nak bayar bil elektrik rumah, bil air rumah you. Buat apa kan? Itu memang bukan wholly and exclusively untuk business income you. Macam itulah. Sikit sebanyak. So, kat sini saya nak ambil kesempatan juga untuk menasihatkanlah para peniaga di luar sana untuk sentiasa merekodkan transaksi perniagaan anda sebaik mungkin. Sebab bila kita dah tahu apa tujuan dan kegunaan rekod dan penyimpanan yang sangat teratur, ini actually memudahkan kita lah untuk membuat pengiraan cukai di masa akan datang. Sebab kami di Lembaga Hasil, of course kita tahu kita pakai sistem taksir sendiri, STS ya. So di mana pembayar cukai dengan sendirinya melaporkan pendapatan, membayar dan sebagainya. So I think it's important untuk pembayar cukai ni mengenal pasti sendiri apa belanja yang boleh dan apa belanja yang tak boleh. Macam tu. Betul tak? Okay. Betul. So maksudnya kat sini para peniaga pentinglah bagi seorang pembayar cukai ataupun para peniaga ni kena ambil tahu tentang belanja yang boleh dibenarkan dan belanja yang tidak boleh dibenarkan. Okey. Mungkin Tuan Nasir boleh terangkan apa yang mungkin boleh dikongsikan contoh-contoh belanja yang dibenarkan dan belanja yang tidak boleh dibenarkan. Mungkin ada para peniaga di luar sana mungkin confused tentang belanja yang boleh dibenarkan dengan perbelanjaan yang tidak boleh dibenarkan. Mungkin Tuan Nasir boleh kongsikan. Boleh. Okey, terima kasih Tak Zizi sebab saya rasa soalan ni soalan yang sangat-sangat penting lah untuk para peniaga yang nak buat tax planning ya. So bila dia nak buat tax planning, so kita kalau boleh nak tingkatkan allowable expenses tu. Kita tak nak kalau boleh ada non-allowable expenses ya. Sebab bila ada non-allowable expenses dia akan kena add back balik dekat dia punya income, bahaya kan. So dia akan tambahkan dia punya cukai tu. Tapi Tuan Azizi, sebelum saya pergi kepada topik yang soalan yang diajukan kepada saya ni, saya nak beri sedikit nasihat kepada peniaga dekat luar sana ya. Para peniaga yang jadi rakan pendengar kita pada pagi ni, saya nak nasihatkan tuan-tuan tips yang sangat-sangat penting ya, especially bila Puan Fatin cakap tadi perlu ada dokumen kan. Sebab kami di Lembaga Hasil selalu banyak masalah dengan membayar cukai yang tidak ada dokumen, especially for enterprises dengan partnership kan. So kita nak nasihatkan sangat-sangat penting untuk tuan-tuan asingkan account bank. Kena asingkan account bank antara account bank yang digunakan untuk tujuan personal dengan account bank yang digunakan untuk tujuan perniagaan ya. So bila tuan-tuan dah asingkan, so kena guna seperti mana pengasingan berkenaan lah ya. So bila ada account bank perniagaan sahaja, kita guna the whole dia punya perbelanjaan, duit keluar, duit masuk semua untuk perniagaan saja. So nanti bila kita nak buat semakan ke audit ke, tuan-tuan nak buat penyata account ke, tengok saja dekat bank statement perniagaan tu. So kita boleh check duit keluar, duit masuk. So nanti tuan-tuan kena isilah reference kat situ kan. So baru kita tahu okey ni kita keluar untuk tujuan apa. Dan kita dah noted dah. Tak perlu ada banyak sangat dokumen. Sebab tuan-tuan pun pening dokumen banyak sangat kan, nak buat filing susah kan. So itu nasihat yang kita boleh bagilah secara asasnya yang mudah ni dekat situ. Sebab kita tak boleh nak combinekan account bank individu, personal dan juga personal use dengan yang business ni. Okey, berbalik kepada persoalan Tuan Azizi tadi. Sebenarnya Puan Fatin pun dah terangkan tadilah secara ringkas ya. Mungkin saya akan spesifikkan lagi apakah belanja-belanja yang dibenarkan ni dan tidak dibenarkan. So saya pergi kepada belanja dibenarkan dulu ya, Encik Azizi. Belanja dibenarkan dia sebenarnya ada ciri-ciri dia. So ciri-ciri ni pun kita ada kongsi dekat subsection 33 bracket 1 Akta Cukai Pendapatan 1967 ya. So saya kongsikan ciri pertama belanja yang dibenarkan. Dia mestilah satu belanja yang pasti dan benar-benar berlaku pada tahun berkenaan walaupun dia tak libatkan aliran tunai keluar ya. So aliran tunai keluar ni maksudnya duit keluar lah. Tak ada pun cash outflow dekat situ. Tak perlu ada cash outflow. Contohnya ya tuan-tuan akan pendengar sekalian. So bila mana tuan-tuan ada produk baru kan, bila nak buat marketing, tuan-tuan bahagi kepada projected customers ataupun potential customers kan, you bagi barang-barang percuma. So benda tu adalah barang you punya stok niaga. So itu pun kita boleh
tolak tu sebab kita ambil kira perkara tu sebagai tak ada cash outflows tapi digunakan untuk tujuan marketing kan. Bila tuan-tuan buat marketing, dia adalah satu investment untuk next people membeli kan. Kita tengok banyak orang buat review sekarang kan dekat TikTok, dekat Instagram kan, dekat Facebook Live macam-macam. So yang itu adalah sangat penting kita benarkan walaupun tak ada cash outflow. Satu lagi, bila mana macam biasalah kita berniaga ni, saya percaya rakan-rakan yang pendengar pun ada pekerja-pekerja yang buat penyelewengan kan. So macam dia tipu duit syarikat, dia curi buat stok niaga syarikat. Semua benda tu tidak melibatkan outflows juga. So itu pun kita benarkan ditolak juga sebagai satu belanja ya. Sebab dia telah pun berlaku. Dan dia tak libatkan duit keluar. So kita benarkan. So ada juga kes-kes yang hutang tak dibayar kan. So bila hutang tak dibayar ni, kita nak kira dia sebagai hutang lapuk. So kita hapus kira. So bila kita dah hapus kira pun sama. Tak ada outflows keluar. So kita benarkan sebab dia satu belanja. Satu kerugian kepada perniagaan kan. Okay, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tadi Puan Fatin ada sebut tentang wholly and exclusively. Saya tambah sikit, wholly and exclusively for the purpose of producing an income. Itu ayat dekat dalam akta kita. So ayat akta ni dia memang jelas. Okay, macam Puan Fatin cakap ada bayaran gaji, upah, EPF. So semua tu kita benarkan. Ada jenis-jenis perniagaan lain lah, macam ada overhead ke, dia bayar buat sewa premis ke kan. Apa sahaja yang dia buat asalkan dia produce an income. So kita kat lembaga hasil, kita biasa tengok dia punya nature. Sebab business nature setiap perniagaan berbeza-beza kan. Kita pun ada banyak industri. So kalau yang Grabnya lain, yang tuition centernya lain kan, yang kedai dobinya lain, semua tu berbeza-beza. So kita akan tengok setiap satu business nature tu lah, dan kita akan tengok mana satu belanja yang sebenarnya boleh produce lebih banyak income kepada perniagaan berkenaan ya. Okay. Satu lagi, ciri yang ketiga yang boleh saya kongsikan, dia adalah mesti satu belanja yang dilakukan dalam tempoh perniagaan berkenaan ya. Dalam tempoh, contohlah ya, contoh tahun taksiran 2021 ni, so bermula 1 Januari until 31 Disember kan, dalam tempoh 12 bulan berkenaan. So adakah belanja itu telah dijalankan? So kalau belanja apa jua melibatkan cash outflow ataupun aktiviti yang merugikan perniagaan berkenaan, dan kita benarkan. Okey, dalam tempoh berkenaan. Ciri yang terakhir, ciri yang keempat yang saya nak kongsikan adalah belanja yang dilakukan dalam menghasilkan pendapatan kasar. Dia tak semestinya pendapatan tu kita dapat tahun semasa. Tahun 2021 kita buat belanja, tahun 2021 juga kita dapat pendapatan. Tak semestinya tuan-tuan ya. Sebab dia beza-beza. Contohlah saya ambil kira untuk aktiviti yang melibatkan peladangan, pertanian, peternakan kan. Sebab ada pokok-pokok ni dia tak boleh tanam dalam tempoh setahun terus dah dapat dia punya keuntungan. Kita tak boleh nak recognize dia punya revenue kan. So bila tak boleh nak buat revenue recognition tu, dia it take years. Contoh macam sawit kan, dia mungkin 3 tahun baru dapat pulangan. Sawit pun getah pun sama kan, dia tak sama. So peternakan pun sama juga. So ada jenis-jenis ikan pun tak boleh dapat keuntungan dalam tempoh setahun. So kita sebenarnya bila belanja tu telah dilakukan tahun berkenaan, kita benarkan tolakan juga ya. So itu antara ciri satu belanja untuk ditolak daripada pendapatan tadi, tolak belanja-belanja, dapat untung bersih kan Puan Fatin kan. Ya, betul. Sebenarnya ada lagi belanja yang kita boleh benarkan. Sebenarnya dalam akta cukai kita ada section 34 bit A, bit B kan, 34C, 34D. Kita ada peruntukan khusus dekat sini ya. Contohnya lah pekerja majikan ini dia ada pekerja, lepas tu dia sediakan fasiliti-fasiliti tambahan untuk pekerja-pekerja OKU contoh kan. So dia terpaksa reboot balik dia punya office. So dia bagi kemudahan untuk pekerja OKU bekerja dengan selesa. So kita benarkan sebab itu adalah satu orang kata motivasi ataupun tanggungjawab dia lah sebagai seorang majikan memberikan pekerjaan tempat kerja yang lebih selesa kepada pekerja. Itu kita benarkan. Ada juga yang ada anak kecil dia terpaksa buka pusat asuhan kan. Ada, walaupun enterprise ada juga ya yang buka, dan kita benarkan juga tolakan itu ya. So ada juga yang melibatkan perniagaan dia pergi apply cert untuk sijil halal ya. Sijil halal pun kita bagi juga permohonan sijil halal
halal, ada yang nak dapatkan dia punya marketing, dia buat ISO punya sertifikat. Kita benarkan tolakan dalam peruntukan khusus ni, perbelanjaan khusus ni. Selain tu Puan Fatin, so kadang-kadang ada perniagaan yang terlalu banyak dia punya aset, fixed asset ni. So bila banyak fixed asset, diorang ada tolakan susuk nilai kan dari sudut perakaunnannya. Tapi susuk nilai dari sudut percukaian ni dia adalah satu peruntukan yang kita tak benarkan ditolak tu, dia satu belanja yang tidak benar ya. Tak dibenarkan ditolak cukai. Tapi kita beri satu lagi yang kita namakan capital allowances, allowance modal lah. So dia boleh buat pengiraan allowance modal dan boleh dibenarkan dari sudut percukaian ya kat situ. So akhirnya nanti last kali dah habis tolak semua tu, dia boleh tolak lagi pelepasan seperti mana individu yang makan gaji kan. So pelepasan pun ada banyak. Dia ada pelepasan diri sendiri kan, ibu bapa lagi, pasangan lagi, anak-anak lagi kan. Kalau dia sambung belajar tolak lagi kan. Semua banyak sangat pelepasan. Sebab tu macam Puan Fatin cakap, orang yang menjalankan perniagaan ni sangat rugi kalau dia tak laporkan pada pihak masing-masing. Dia sangat banyak kelebihan. Tuan-tuan akan pendengar. So saya nak tuan-tuan dapat share lah input-input yang kita share pada hari ini ya kepada rakan-rakan yang lain yang menjalankan perniagaan. Saya percaya tuan-tuan pun ada grup Telegram kan, ada grup WhatsApp yang tentang buat perniagaan-perniagaan ni. Sharekan kita punya input pada hari ini supaya mereka pun maklum dan tidak takut untuk melaporkan pendapatan perniagaan ya. Sebab penting lapor pendapatan perniagaan sebab tuan-tuan tidak ada apa-apa body yang boleh sahkan pendapatan tuan-tuan. Hanya dengan pelaporan e-filing saja tuan-tuan boleh dapat pengesahan pendapatan ya, especially kalau nak dapat loan extra semua tu kan. So penting untuk tuan-tuan buat e-filing ya. So satu lagi yang boleh ditolak yang saya lupa nak share ni adalah dari sudut rebate ya. Tax rebate. Kita ada tax rebate juga kan. So kita ada tax rebate zakat, levy untuk pergi umrah ataupun aktiviti keagamaan. So itu pun boleh ditolak juga. Layak juga dituntut oleh seorang individu yang menjalankan perniagaan. So saya rasa sangat-sangat banyak kelebihan untuk individu yang menjalankan perniagaan ya. Okey, saya tambah sedikit Tuan Azizi dan juga Puan Fatin dari sudut persoalan yang tadi, apakah belanja-belanja yang tak dibenarkan? Tadi saya dah sebutlah dari sudut susuk nilai kan, so kita tak dibenarkan. Tapi Puan Fatin pun ada sebut belanja-belanja yang bersifat peribadi kan, yang itu bil air, yang individu rumah sendiri punya kita tak benarkan lah. So kita dari sudut perakaunan kita biasa tahulah dari sudut drawing kan, dia buat ambilan. So ambilan yang dia ambil barang niaga untuk gunaan family ke kan, so dia bayar apa jua lah untuk tujuan peribadi. So memang semua tu kita tak benarkan ya. So antara lainnya especially saya nak sentuh sikit dalam kes-kes yang pernah kita audit ya, yang belanja-belanja yang kita katakan tidak kesemua dan semata-mata, not wholly and exclusively for the purpose of producing an income ya. Sebab kita tengok dekat lembaga hasil ni, perniagaan-perniagaan yang berupa enterprises dengan partnership ni, most of them come from the family business ya. So when it comes to family businesses, so dia punya pekerja pun adalah dia punya family. Kan, adik-beradik, pasangan, dia punya makcik-pakcik. So kita tengok balik bila kita audit kan, so tindakan mereka membayar gaji tu dibayar lebih daripada kerja yang mereka buat. Contohnya lah, kerja dia tu setakat ambil order, buat marketing, lepas tu post dekat social media contohnya lah. Tapi dibayar gaji 10,000 sebulan. So dia agak tak setimpal dengan kerja yang dia buat. So, kita pun dekat mana tu Cik Nasir? Saya nak tahu. Sebab kita akan semak tu. Kita akan semak sebab macam bila dibayar gaji terlalu besar as compared tu dengan pekerjaan yang dibuat, so kita akan semak balik lah. So dari sudut pasaran ya, pasaran normal, lembaga hasil akan semak juga. So kita akan buat jugalah semakan dengan industri yang sama tapi syarikat-syarikat atau perniagaan-perniagaan yang lain. So adakah bayaran berupa begini jika dia ambil seorang pekerja, bukan dia ambil seorang ahli keluarga yang bekerja dengan dia kan. So kita akan tengok adakah dianya setimpal dan the logicness atau rational dia bayar gaji sebanyak itu ya. So banyak juga kes yang kita pun audit bahagian ni yang kita tak benarkan juga belanja tu ditolak walaupun gaji sebenarnya kita benarkan. Tapi kita rasa gaji yang dibayar tadi not wholly and exclusively.
producing an income ya. That's why kita akhirnya akan minta semakan semula oleh pihak peniaga tadi, business owners ni. Okay, next ada banyak juga belanja yang dibuat sebab kadang-kadang dia rasa ini belanja ni tuan, tapi kenapa tak dibenarkan ya? Sebab kita jadikan dia tak dibenarkan sebab dia capital expenditure. Sebab dia bersifat modal. So bila dia bersifat modal, apa yang saya kata modal ini, dia pertama kalinya dibelanjakan untuk tujuan buat jana income ya. So bila dia pertama kalinya dijana, kita dekat lembaga hasil, tuan-tuan fikir logik jugalah ya. So contohlah tuan-tuan buat bisnes pelamin bridal kan. So you buat beli-beli barang-barang pelamin, you beli barang-barang aset banyak tu kalau sekali beli kan. So bila you nak tuntut sebagai belanja, pertama kalinya kita tak benarkan tuan-tuan ya. Sebab tuan-tuan guna banyak kali barang tu. Kan you banyak klien, customer, you guna banyak kali. So dalam keadaan you, kadang-kadang you 2 klien je you dah pulang modal dah. Betul tak? Betul. So you create an income a lot. So that's why on the first belanja yang you buat tu kita tak benarkan ya. Kita jadikan dia satu belanja yang tak dibenarkan. Sebab kita rasa itu adalah satu perbelanjaan modal. So kita tak benarkan. So nanti pada keadaan bila contoh barang berkenaan rosak dan perlu diganti, masa tu kita benarkan. Sebab dia dah jadi satu belanja yang perlu dibuat. Dia bukan modal lagi kan, sebab perkara tu perlu ada in order to make income for your business. Tu kita benarkan. Saya harap contoh-contoh yang saya bagi ni tuan-tuan boleh fahamlah secara ringkas ya. Kalau ada persoalan boleh tanya dekat bawah, nanti kita cuba semak ya kat situ. Okay, then satu lagi yang kita jumpa ya Puan Fatin, ada banyak juga business owners ni dia simpan duit dekat kumpulan wang yang tak diluluskan. Sebab dulu macam kita yang makan gaji ni boleh simpan dekat EPF kan, dekat SOSO, sebab macam diorang yang business owners ni dia tak boleh nak buat simpanan dekat EPF dulu. Sekarang dah dibenarkan tuan-tuan ya. Sebab kita ada banyak isu bila mana business owner ni dia simpan duit dekat dalam tabung-tabung yang tak diluluskan. So bila dia simpan duit as a saving dekat tabung-tabung yang tak diluluskan, kita tak rasa tabung itu satu keperluan kepada pekerjaan ataupun pendapatan perniagaan tu. That's why kita tak benarkan ya. So kalau tuan-tuan sendiri ada simpan dekat EPF, then tuan-tuan boleh laporkan. Kita benarkan EPF adalah the only tabung yang diluluskan untuk tujuan simpanan masa hadapan ya. So satu lagi yang kita jumpa banyak sangat bisnes yang enterprise ni, dia buat entertainment expenses. Tuan Azizi. So banyak sangat belanja kerajaan yang dibuat ya. So kita kat lembaga hasil pun nak cakap susah bila kita jumpa dengan business owner ni, dia cakap penting kalau saya tak meraihkan pekerja saya tak raihkan diorang ni, saya macam mana nak buat kan? Macam tu. So dia kena laburkan sikit kan, saya kena invest sikit ni, barulah diorang ni boleh buat kerja kan, barulah saya ada klien kan, belanja saya punya klien makan ke, barulah boleh ya. So untuk tujuan-tujuan berkenaan kita kena semak satu persatu. Kami di Lembaga Aset ada keluarkan satu public ruling ya, ketetapan umum tentang belanja kerajaan ni. Saya harap rakan pendengar boleh cari di bahagian website kita, bahagian perundangan dan tengok ketetapan umum belanja kerajaan ya. So kita ada garis apakah jenis-jenis kerajaan entertainment expenses yang kita boleh benarkan 100%. Kita ada benarkan 50% juga. Ada yang kita tak benarkan langsung ya. So yang ini saya nak cerita panjang juga, jenis-jenis entertainment sangat banyak. So kena tengok satu persatu tu, sebab ada yang for the potential customers, ada yang dia current customers kan. So semua tu kita kena tengok balik ya. Itu sahaja Tuan Azizi secara nak kata ringkas, macam banyak juga tu. Tapi cuma saya just nak rakan pendengar di Facebook Live ni faham ya, apakah belanja-belanja ni, sebab banyak yang buat kesilapan ni. Saya juga harap tuan-tuan yang mendengar ni boleh buat tax planning sama-sama lah ya. Bila dah tahu ni, kena kurang-kurangkan belanja-belanja yang kita tak benarkan tu daripada tuan-tuan buat ya. So penting untuk buka account bank tadi, untuk saya cakap tadi ya. Yang pertamanya tu, account bank mesti asing dulu. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan Nasir di atas penerangan yang begitu, boleh katakan begitu lengkap ya. Di sini boleh saya rumuskan di para peniaga, para pendengar FB Live, mungkin di mana account bank perlulah diasingkan, di mana bagi account bank peribadi dan perniagaan perlu diasingkan bagi memudahkan urusan percukaian, dan perlu ambil tahu tentang belanja yang dibenarkan dan belanja yang tidak dibenarkan semasa melaporkan pendapatan cukai anda di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
Okey, sebelum kita berhenti rehat, kita akan menjawab beberapa soalan di ruangan komen FB Live kita. Okey, kita tengok dulu ada soalan tak dekat ruangan FB Live kita ni? Okey, saya rasa saya ada satu soalan kat sini. Ada satu soalan. Okey, kat sini mungkin okey, soalan dia boleh tak share apakah sebenarnya masalah yang sering dihadapi oleh para peniaga ni? Mungkin yang ni Puan Fatin boleh share jawab soalan ni? Okey, macam ni, masalah memang ada kat mana-mana tak kira lah di office, di luar, di mana-mana. Tapi kami di Lembaga Hasil, kita akan cuba sedaya upaya lah untuk membantu dan juga menasihat pembayar cukai di luar sana. Suka juga saya highlightkan kat sini, tuan-puan layari www.hasil.gov.my, portal rasmi kami. Sebab di situ kami ada sediakan EduZone di mana Lembaga Hasil telah menyediakan pelbagai jenis info percukaian termasuk risalah, video kesedaran cukai dan juga banyak lagi. So untuk konteks pagi ni saya nak kongsikan. Saya nak make it short lah. Ada 5 point yang saya nak sharekan dengan tuan-puan. Masalah-masalah yang common dan sering dihadapi oleh para peniaga. Satu, dokumen transaksi perniagaan. Ni macam biasalah kita selalu nasihatkan kenapa tak lengkap documentation tu. Maybe because they don't know how to. So seperti yang saya dan Cik Nasir maklumkan pada awal tadi, silalah simpan semua rekod perniagaan termasuk penyata pendapatan ataupun penyata kewangan lah, untung rugi, P&L statement, balance sheet, rekod jualan dan sebagainya dalam tempoh 7 tahun. Okey, poin yang kedua, peniaga ni kadang-kadang kita fahamlah mereka tidak tahu bagaimana nak mengira cukai tersebut. Okey, mungkin ini saya faham disebabkan kurang arifnya ilmu percukaian. So, saya boleh nasihatkan kat sini sekiranya perlu dan sekiranya berkesempatan, tuan-puan bolehlah melantik perunding perakaunan ataupun ejen cukai yang bertauliah untuk membantu anda membuat pengiraan cukai yang lebih tepat. Okey, yang ketiga ni, another common mistake ataupun pembayar cukai dia tidak membayar cukai anggaran mengikut tempoh notis bayar ansuran, which is CP 500 lah. So ini sangat penting. Biasalah pasang surut macam saya cakap tadi kan, bisnes tu kadang-kadang untung lebih. So kita boleh bayar ansuran mengikut kadar anggaran dan juga tarikh yang Lembaga Hasil dah tetapkan. Tapi kadang-kadang bila kita rugi ni, mulalah delay lah, kadang terlewat bayar. So cuma bila you dah tak consistent with the payment due tu, of course Lembaga Hasil akan mengenakan sedikit penalty dan perlu dibayar, which is yang you perlu bayar lah, penalty tersebut you perlu bayar kepada Lembaga Hasil. So saya nasihatkan elaklah benda-benda remeh ni daripada terjadi. Tapi saya nak nasihatkan jugalah sekiranya tuan-puan merasakan terbeban dengan anggaran tersebut, kita boleh buat pindaan. Lembaga Hasil ni bukanlah terlalu rigid. Kita ni linear, kita boleh bincang. So kiranya tuan-puan terbeban dengan anggaran tersebut, pindaan ke atas CP 500 boleh dibuat. So you just walk in to cawangan yang mengendalikan fail cukai tuan dan mengisi CP 502 pindaan selewat-lewatnya pada 30 Jun. Right. Yang keempat biasanya kurang maklumat lah ataupun info berkenaan cukai perniagaan seperti taxpayer ni kurang mahir tentang pengecualian, rebate, galakan, walaupun Cik Nasir dah terang panjang lebar tadi. Ni mungkin pandangan saya. Ini sebenarnya merujuk pada you all punya self-awareness ataupun self-tax education tu. Sebab tidak semuanya, not everything can be spoon-fed lah. Kalau you nak tahu lebih, you have to dig in to get the info. So macam saya dah explain, di portal rasmi kami, www.hasil.gov.my telah tersedia segala jenis input percukaian untuk makluman tuan-puan. Just layari, klik www.hasil.gov.my. Okay, dan yang terakhir, nombor 5. Ini kadang-kadang taxpayer ni dia tak dapat mengenal pasti belanja. Macam Cik Nasir cakap tadi, Cik Jazir cakap tadi, belanja sama ada belanja ni boleh dituntut ke, boleh ke tak boleh. Benda macam tu. That's why kami Lembaga Hasil sentiasa. Saya ulang 3 kali, banyak kali saya ulang ni. Keep track of your perbelanjaan sama ada semata-mata dalam menghasilkan pendapatan perniagaan ataupun tidak. You are actually the owner of your business. You are the, orang kata, bos lah. So you lebih tahu apa belanja yang you buat tu, adakah sama ada belanja tersebut wholly and exclusively for the purpose of producing income ataupun sebaliknya. Itu saja antara 5 tips yang saya boleh share. Okay, back to you Cik Azizi. Okay, terima kasih Puan Fatin di atas jawapan yang diberikan tadi. Okay,
Mungkin kita ambil lagi satu soalannya di ruangan komen kita. Mungkin kita cari dulu soalan. Ni. Saya tertarik dengan soalan ni. Saya baru berjinak-jinak dalam melakukan, saya seorang peniaga dan baru berjinak-jinak dalam menjalankan perniagaan. Apa yang perlu saya buat untuk menguruskan hal ehwal cukai ni? Mungkin yang ni kita bagi kepada Tuan Nasir untuk jawab. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Saya suka soalan ni sebab dia peniaga baru kan. So bila dia peniaga baru, sebenarnya ada banyak kita katakan tanggungjawab yang dia sepatutnya maklum ya. So satunya seperti mana yang saya maklumkan tadi, saya juga nak nasihatkan yang pertama sekali. So kalau tuan-tuan menjalankan satu aktiviti yang berbentuk perniagaan ya. Kalau tuan-tuan peniaga baru, kita di Lembaga Asin ni kita nasihatkan supaya tuan-tuan daftarkan perniagaan tadi dengan pihak SSM ya, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan tuan-tuan boleh tentukan nak buka jenis perniagaan macam mana. Milikan tunggal ke, kan partnership ke, senarai berhad ke. So boleh tentukan sendiri ya. Satu lagi macam ada juga peniaga-peniaga ni yang buat perniagaan tapi dia berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan ya, PBT, dia daftar dengan pihak Majlis Pemandaran pun boleh juga, tak ada masalah ya, sebab kita ada nombor pendaftaran PBT tu. So boleh, asalkan tuan-tuan mendaftarkan perniagaan tuan-tuan saja ya, tak ada masalah ya. So yang keduanya Tuan Azizi, seperti mana saya nasihatkan tadi, mesti asingkan akaun bank. Asingkan akaun bank dia. So lepas dia daftar perniagaan dengan SSM, asingkan akaun bank. Antara akaun bank yang digunakan untuk tujuan personal dengan akaun bank yang digunakan untuk tujuan perniagaan. So itu dua perkara penting. Yang ketiga, yang kalau boleh saya kongsikan, terus daftar nombor cukai. Sebab kita maklum bagi mana-mana individu yang menjalankan aktiviti yang berbentuk perniagaan, dia perlu daftarkan fail cukai perniagaan ya. So dia kena daftar nombor cukai ya. So bila dia daftar nombor cukai perniagaan tu, contohlah macam kes yang saya bagi, individu makan gaji tapi dalam masa yang sama dia buat bisnes, aktiviti yang berbentuk perniagaan. So dia dah ada nombor cukai, perlu tak dia daftar lagi? Dah tak perlulah, sebab dia masih dikira sebagai satu individu ya. So dengan nombor cukai individu berkenaan, so walaupun dia makan gaji dan dalam masa yang sama dia buat aktiviti berbentuk perniagaan, dia boleh guna nombor yang sama. Tak perlu daftar dah. So dia boleh teruskan menggunakan nombor berkenaan. Once dia dah ada nombor cukai tu, dan satu lagi saya nak kongsi yang keempat lah, kalau boleh saya tambah yang keempat tu. Sebab kadang-kadang ada business owners ni, dia ada pekerja dia sendiri. Kan kadang-kadang dia buka restoran tapi restoran tu dia atau gerai dia jadikan enterprise. Lepas tu dia ada pekerja dia sendiri, ada banyak pekerja kan. So pekerja-pekerja ini walaupun dia ambil upah ke kan, pekerja part time ke, so bila dia jadi seorang pekerja, maksudnya dia kena buka satu lagi file. File majikan ya. Majikan nombor depan, nombor pangkal dia, nombor cukai tu E. So dia kena buka lagi satu file majikan, daftar nombor cukai majikan tu. Yang itu yang keempat. Sebab yang ni selalu lupalah antara pihak enterprises ya. Sebab yang sendirian berhad, saya maklum memang alhamdulillah semuanya faham yang mereka bila ada pekerja perlu buka file majikan tu. Untuk enterprises, walaupun tuan-tuan menjalankan perniagaan milikan tunggal, partnership, bila tuan-tuan ada je pekerja, walaupun dia bukan pekerja sepenuh masa ya, part timers ke ataupun you ambil internship student ke, you masih perlu buka file cukai majikan, file yang pangkal dia huruf E tu ya. Okey, yang itu yang keempat. Seterusnya nombor 5 yang boleh saya kongsikan adalah simpan dokumen. So you dah buka file lah, itu everything, so mesti simpan dokumen. So dah ada rekod lah dokumen tu. Sebenarnya Puan Fatin, bila simpan dokumen je pun ada masalah juga. Sebab kita dekat cawangan, so kita ada masalah juga. Sebab taxpayer ni dia hantar dokumen imbak dalam bungkusan plastik lah, dalam kotak lah, yang bersepah-sepah dokumen ni kan. Dah lipat-lipat. Itu pun masalah juga tuan-tuan. Tuan-tuan pun nak kita kerja dekat Lembaga Asin dengan efisien kan, dengan segera, kira cukai cepat, tak nak ada masalah kan. So kami mohon kerjasama tuan-tuan untuk pastikan dokumen yang dihantar kepada pihak kami itu dalam keadaan tersusun lah. Macam mana nak susun dokumen? Nak susun ni, dia berbalik macam mana tuan-tuan buat pengiraan cukai, pengiraan akaun tadi. Kan nak susun tu mesti disusun ikut jenis dia, kan jenis akaunnya, disusun mengikut tarikhnya. So bila tuan-tuan dah susun
susun tu klipkan ke, staplerkan ke kan. So dan mudah untuk kami nak buat semakan seterusnya ya. Saya harap tuan-tuan boleh bagi kerjasama sedikit dari sudut semakan dokumen ni bila diminta ya. So boleh susun dokumen ni dengan baik supaya pegawai-pegawai kami di cawangan bolehlah buat kerja secara lebih efisien seperti yang tuan-tuan kehendaki, nak cepat kan. So kita akan proses tuan-tuan punya permohonan tu sesegera mungkin kalau tuan-tuan boleh bagi kerjasama dengan menyediakan dokumen yang lebih tersusun lah. Kadang-kadang kita ada dokumen tak tersusun satu kan. Dah tak ada dokumen, kita minta adakan dokumen tak tersusun. So kita mohonlah dokumen tu disusun dengan baik, mengikut jenis dan mengikut tarikh. So mudah untuk pegawai kita buat semakan dan dengan cepatlah kita boleh buat semakan audit tu ya. So yang seterusnya, yang keenam saya kira Tuan Azizi ya, tips yang keenam saya boleh kongsikan, lepas dah ada dokumen tu mesti dah sediakan dia punya penyata pendapatan. So akaun untung rugi lah ya. So basic seperti mana Puan Fatian dah terangkan tadi. Paling basic sekali jumlah income tadi, tolak dengan semua belanja yang kita benarkan tu dan dapatlah untung bersih. Tuan-tuan buat begitu je. Senang sekali. So paling pun tuan-tuan tak maklum sebab dulu masa zaman PKP kan, Puan Fatin, kami di Hasil Kailan banyak jugalah dapat panggilan yang dia kata kita tak mampulah Puan nak bayar accountant ke. Kita faham memang tak wajib tapi kita tak mampu nak bayar mereka sebab mahal. Sebab bisnes kita pun kadang-kadang buka, kadang-kadang tak buka kan sebab dia orang waktu PKP tu. So kami juga nak sarankan tuan-tuan. So puan-puan faham juga bila jadi business owners, tuan-tuan kena ada ilmu account tu sedikit. Kena belajar sedikit, kena investkan sedikit duit dan juga sedikit masa tuan-tuan untuk dalami ilmu perakaunan dan pencukaian ni ya. Kena faham tuan-tuan sebab business owners ni kadang-kadang kita takut kita pun kena tipu dengan kita punya pekerja kan. So itu kita pun nak kena elak tu. So kita kena maklum juga macam mana sebenarnya perakaunan ni wujud dan macam mana sebenarnya kita boleh dapat untung. Penting juga sebagai business owners tuan-tuan ya, bila tuan-tuan dapat contohlah tahun 2021 ni tuan-tuan tadi bekerja baru kan, buat bisnes baru dan you dapat income, if let's say lah income tahunan yang you dapat kat situ adalah 50,000. So kita pun nak buat projection pada tahun hadapan, tahun 2022, macam mana strategi-strategi yang boleh kita inject dekat dalam bisnes kita nak dapatkan income yang lebih besar. So tahun 2021 sebagai peniaga baru you dapat 50,000. Takkan 2022 you nak rugi kan? Yeah. So you kena bijak. Kita tengok kat situ, oh belanja untuk tujuan ini kita dah buat tahun ni macam ni. So tahun depan kita nak buat berapa banyak. So that allocation you must have as a business owners. Then barulah you tahu macam mana nak project income next year. Penting ada account ni. Penting saya rasa ya. Ya, sangat-sangat penting sebab ada ni sangat-sangat penting. Kalau buat account kita tak nak duit tu, tapi kadang-kadang something happen. What happened to Malaysia kan, satu dunia hari tu musim COVID ni dia jadi macam pelik lah sebab bisnes dah tak boleh jalan. So kita jadi dengan kita punya reserve, kita punya simpanan saving dekat dalam income account pun dah kurang. So kita kena tahulah sedikit sebanyak dari sudut perakaunan ni macam mana ya. So mesti tahu macam mana. So kadang-kadang buat penyata account ni basic je. Dia mesti tahu apa yang perlu. Apa yang duit income masuk, tolak je dengan semua yang belanja keluar. Kan duit keluar. So cash inflows dengan cash outflows you tolak je dan you akan tahu dah berapa you punya untung. Macam tu je duit yang senang ya, kita nak tahu tu ya. So next, bila dah siapkan penyata kewangan untung rugi tadi, yang ketujuhnya step sebagai seorang peniaga baru, you mesti dah laporkan kepada pihak lembaga hasil. Untung ke rugi, lapor pada lembaga hasil. Tadi saya dah terangkan dah kenapa kena lapor kan. Lapor je kat lembaga hasil. Nanti tuan-tuan akan tahu betapa pentingnya. Sebab pertama sekali yang saya boleh share tu adalah untuk sahkan. Sebab kalau individu yang makan gaji Puan Fatin, dia dah ada dia punya penyata EA kan, penyata isi untuk yang government tu, yang itu penyata yang bila nak buat loan tu dia dah minta dah. Kan, saya perlukan penyata ni. Kalau individu yang makan yang buat bisnes ni, dia tak boleh nak bagi dia punya kan dia tak ada form, tak ada tu, tak ada ni, dan dia pun tak ada. Kalau dia tak buat akaun tu rugi, lagilah tak boleh nak buat kan. Kalau pun dia buat akaun tu rugi,
anybody can made up the untung rugi kan, tak ada orang yang boleh sahkan pendapatan tu. Yes. Kan, that's why dekat bank sekarang ni dia minta dia punya salinan e-filing. So salinan e-filing tu dah jadi satu dokumen sah yang dia dah laporkan kepada pihak lembaga hasil, dan akaun tu dah memang orang kata telah dicukai. So ini jumlah income yang orang kata fix dan memang sahih lah. Betul lah tu maklumat dia ya. Sebab kita dekat lembaga hasil boleh sahkan pendapatan tuan-tuan yang menjalankan perniagaan. Itu sangat penting. Kira pihak bank ni nak tengok lah komitmen you layak tak layak sebagai buat loan tu kan. So dalam orang yang buat e-filing dia mesti tahu once dia apply je loan mesti lepas punya. Kan, sebab kadang-kadang tuan-tuan tak nak pergi bank, betul tak nak ada interest, you pergi kepada institusi-institusi yang memberi bantuan. So ada yang memberi bantuan kewangan untuk keusahawanan ni kan, ada Tekun, ada macam-macam lagi lah di bawah kementerian-kementerian yang ada. So kementerian berkenaan pun akan minta juga listing-listing macam ni kan, salinan e-filing kalau ada. Semua kalau tuan-tuan tak sediakan, saya rasa susah untuk dapat approval untuk dapat sokongan kewangan dan juga loan ini ya. So yang seterusnya, once dah lapor cukai tu, kita minta lah step nombor 8, you bayar cukai. Mestilah bayar cukai tu kan. So dah ada, kalau kena ada pendapatan yang layak kena cukai, kena bayar cukai. Nak bayar cukai bila? Sebenarnya bayar cukai ni sama tarikh dengan tarikh akhir lapor cukai ya. So kalau individu yang menjalankan perniagaan tadi, Tuan Izzy maklumkan kalau borang manual dia kena hantar 30 Jun, e-filing adalah 15 Julai kan. Tarikh akhir pembayaran pun sama juga, mengikut tarikh yang sama. Jangan you lapor je, you tak bayar kan. So nanti you kena penalty. So kita tak nak. So saya nak juga share kepada pembayar cukai dekat luar, rakan pendengar Facebook Live ni, dia kena maklum yang tarikh lapor, tarikh akhir bayar pun tarikh yang sama juga. You mesti bayar Yang ke-9, tadi Puan Fatin ada maklumkan sedikit tentang cukai ansuran ya. Ansuran cukai persendirian. Macam individu yang menjalankan perniagaan ni, dia ada CP500. So kena patuh bayar CP500 sebabnya adalah sebab ada taxpayer yang baru ya, yang first time buat business ni, end up dia punya cukai akhir tahun tu besar sangat. So macam tadi saya cakap untungnya 50,000 kan, if let's say tiba-tiba dia kena bayar cukai almost 10,000 macam tu. So dia pun terduduk juga, macam mana nak bayar 10,000 ni, saya dah tak ada duit Encik Nasir sebab saya dah belanja, saya dah buat rolling business, dan rolling ni modal lah, dah tak boleh nak bayar ni, macam mana? Boleh tak saya nak buat bayaran secara ansuran? Bayaran ansuran cukai kita benarkan juga, tapi banyak kerja dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena buat permohonan dekat cawangan fail cukai dulu. So cawangan cukai nanti kena minta dokumen-dokumen tertentu lah, komitmen tuan-tuan kan. So baru kita boleh benarkan berapa jumlah ansuran yang tuan-tuan boleh commit to pay within the time frame yang tuan-tuan kita agree lah dengan pegawai di cawangan ya. Kerjanya banyak sebab kita nak bayar, kalau boleh nak bayar one set je dan tak nak bersusah payah dengan pegawai kita lagi kan, jumpa kan. So kita nak tuan-tuan bayar CP500 ni, bayar secara 2 kali setahun dan senang untuk tuan-tuan punya cukai akhir tu ya. Ada tu cukai akhir tak kena bayar pun Puan Fatin sebab dia dah bayar CP500, tiba-tiba dah dapat refund pula. So tunggu refund saja lah. Kan, itu yang paling best sekali sebab kalau dapat refund. Macam individu makan gaji dia dah ada PCB kan, sebab belanja-belanja sebab banyak sangat dapat tolak tadi, dapat pelepasan kan. So itu yang dapat refund tu. Last sekali nasihat kami di lembaga hasil, kalau boleh yang saya consider ni tips nombor 10 ya. Cik Zizi macam banyak pula tadi benda-benda saya fikir untuk pekerja baru ni, peniaga baru ni macam sikit je, tapi 10 yang ke-10 saya boleh kongsikan sebab saya pun banyak juga dapat isu tentang kes-kes yang tiba-tiba dia tutup bisnes tau. Dia dah jalankan bisnes, dia tutup perniagaan. So tutup perniagaan ni ada macam-macam kes lah sebab dia asyik rugi dia tutup. So kalau yang partnership tu tiba-tiba ada seorang tu sakit yang tak boleh bekerja langsung. So dia pun tak boleh proceed the business, dia dah tutup juga. So ada banyak kes-kes macam tu. Kita ada juga kes-kes business owners, partnership ni kan, partner semua yang meninggal dunia. Ada tak kes-kes yang meninggal dunia juga yang memang diorang pun tak tahu nak buat apa bila dah meninggal. Ada tu dia punya waris, teruskan dia berniaga dan laporkan pada pihak lembaga hasil. Sebenarnya tak boleh tu. So bila dia meninggal dunia, penting untuk tuan-tuan maklum yang tuan-tuan kena buat pemakluman kepada pihak lembaga hasil di bawah borang CP57 ya. So hantar borang berkenaan kepada pihak lembaga hasil. Sama juga individu makan gaji juga kena hantar borang CP57 supaya pihak lembaga hasil maklum yang pembayar cukai berkenaan telah pun meninggal dunia. So bila
setelah pun meninggal dunia, kaedah percukaiannya berbeza tuan-tuan ya. So kita akan ada keadaan-keadaan lain lah yang nanti boleh tuan-tuan semak dekat dalam website kita. Macam mana pengiraan percukaian untuk kes-kes yang meninggal dunia ni. Kita tak nak. Untuk partnership, kita ada banyak kes-kes yang tukar ahli kongsi pula. Dia tukar partners kan. Biasalah kan buat partners ni buat bisnes dulu baik. Lepas tu nak tukar dah tak baik kan. Dia tukar dia punya partners kan. Macam tu. Bila tukar partners ni pun ada dia punya pemakluman juga perlu diberikan kepada pihak lembaga hasil ya. Kena ikut prosedur. Tuan-tuan perlu rujuk semula dekat SSM, tukar ahli kongsi kan. Lepas tu maklumkan pada pihak lembaga hasil supaya kita maklum. Sebab partnership ni kadang-kadang bila kita tahu yang dia ada income partnership, kita akan semak dia punya so that's why dia akan jadi kes banyak kes yang dia tak puas hati, saya dah lama keluar daripada partnership tu, tiba-tiba kenapa saya kena tindakan perundangan daripada pihak lembaga hasil. Sebab lembaga hasil tak tahu, sebab tidak ada pemakluman yang diberikan kepada kami ya. Jatuh tanggungjawab kepada pihak peniaga untuk memaklumkan kepada kita ya. Kita tak nak ada kes-kes yang orang kata macam Puan Fani katalah tadi, dia agak remeh sebenarnya. Tapi dia penting. Dia remeh tapi dia penting ya. Kita nak perkara asas ini peniaga-peniaga barulah especially-nya tahu tentang tanggungjawab tuan-tuan dan jalankan tanggungjawab ini dengan baik. Untuk tuan-tuan jalankan perniagaan tu, kita doakan perniagaan tu jalan dengan baik dan terus maju jaya sampai masa-masa akan datang ya. Kita tak nak business owners ni pula risau, sebab biasalah nak berniaga ni risikonya besar. Kami pun faham kan, sebab kadang-kadang rugi, kadang-kadang ada masalah kat celah-celah tengah-tengah buat bisnes tu kan. So kita doakan semua berjalan dengan baik bila tuan-tuan jalankan tanggungjawab tuan-tuan kan. So insya-Allah mudah urusan tuan-tuan, mudah juga urusan tuan-tuan, mudahkan urusan kami di lembaga hasil dan perniagaan tu pun maju jaya insya-Allah. Okey, itu saja Tuan Azizi, panjang juga saya kali minta maaf. Terima kasih Tuan Nasir atas jawapan itu tadi. Saya tertarik dengan ada satu tadi yang saya tertarik berkenaan dengan penyimpanan dokumen. Okey, kita tahu kan ada masa negara kita dilanda banjir apa semua. Ada tak cara-cara lain yang kita boleh gunakan untuk penyimpanan dokumen dan berapa lama tempoh masa untuk penyimpanan dokumen ni supaya rakan pendengar, para peniaga boleh tahu. Tuan Nasir boleh terangkan lebih lanjut? Sebenarnya soalan yang sangat bagus juga tu Tuan Aziz, sebab memang banyak juga isu yang kita dapat ketika musim banjir hari tu ya, banjir besar. Betul. Especially masa kat KL banjir tu. So sebenarnya penting untuk peniaga faham macam sebenarnya dokumen ni tak semestinya kena hard copy, kena original kan. Sebab kadang-kadang macam dia cakap kalau tak ada business receipt original dah tak boleh tuntut ni dengan lembaga hasil lah, susah Kita nasihatkan tuan-tuan sebenarnya asalkan you ada dokumen yang boleh membuktikan. Dokumen tu dalam bentuk hard copy boleh, soft copy boleh, salinan pun boleh. Tak semestinya original ya. So kita tak nak susahkan tuan-tuan ya. Yang penting tuan-tuan boleh membuktikan satu perbelanjaan itu dijalankan. So bagaimana nak mengelakkan kes-kes contohnya yang tiba-tiba berlaku, contohnya macam banjir ya. Kita pun ada kes yang terbakar. Sebab ada business owners yang memang dia punya premis terbakar ya. So dokumen-dokumen dia pun hilang begitu saja ya. So ada yang tiba-tiba dilanggar truck lah dan memang terus dokumen dia macam hilang, rosak. Macam tu pun ada juga kita dapat di hasil Kailan Tuan Azizi ya. Dengar macam kelakar tapi benda ni it happen dekat luar sana So kita nak pembayar cukai ni buat simpanan rekod dokumen itu tak semestinya mesti dalam bentuk fizikal Kalau boleh dalam bentuk yang soft copy yang you boleh buka it anywhere lah. So you boleh simpan. Kita pun boleh banyak sekarang ni ada macam Google Drive kan, ada Dropbox. So boleh simpan dekat sana. Simpan je dekat sana dan kita boleh semak. Lagi mudah dekat begitu ya. Tak semestinya dia kena simpan secara physical file. Nanti physical file contohlah berniaga dah 30 tahun, dah bukan cakap 30 file tu, rak pun dah tak muat kan. Kan. Tu nak buka rak pening tu kan. Betul. Nanti kena anai satu lagi isu kan. You boleh buka dalam bentuk soft copy je, tak ada masalah. So saya percaya soft copy boleh simpan lama ya. Sentiasa buat backup plan tu. Saya sangat-sangat mensarankan. Soalan ni pun nampak dia nampak remeh tapi dia sangat penting ya. Bagus Tuan Azizi ingatkan saya tentang penyimpanan dokumen. Persoalan tentang berapa lama kena simpan tu Tuan Azizi. Kalau ikutkan kita punya section pertukaran akta section 82 ya, Akta Cukai Pendapatan 1967, kita ada tulis kat situ at least sebanyak 7 tahun ya. Selama 7 tahun dia kena simpan dokumen ni. So saya harap pembayar cukai boleh faham kenapa tempoh 7 tahun.
nak semak sebagai business owner, bila nak buat business planning ke, kan, you nak buat budgeting ke, you mesti nak kena buka balik sejarahnya tahun dulu you buat macam mana. Tahun ni you nak plan macam mana. Macam itulah. The same thing goes to to our side, tuan-tuan ya. 7 tahun itu kadang-kadang kita nak semak juga macam mana dalam keadaan tahun 2021 you consider sebagai rugi dengan banyak ni punya belanja. Tahun 2022 contohnya ketika kami nak semak tu dengan belanja yang lebih banyak dengan amount yang sama contohnya, tuan-tuan masih lagi boleh create untung. So kita akan semak balik adakah tahun lepas tu ada satu ketirisan pelaporan yang dibuat oleh tuan-tuan ya. Kita akan semak perkara berkenaan. So ada juga mungkin keadaan di peringkat pegawai kita yang kita perlu semak adakah pelaporan yang lepas tu kita tersalah buat semakan audit ke, kita nak buat semakan. Sebab begitu juga dekat mana-mana tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan pergi court cases ke, semua tu penting simpanan dokumen yang lama-lama ni sebab kita akan buka semula. Kita akan check ya. So saya rasa perkara itu sangat-sangat penting untuk tuan-tuan faham dan dia pun telah digariskan dekat dalam perundangan kita atas cukai pendapatan. So itu peruntukan aktanya tuan-tuan. So saya harap tuan-tuan perlu sama-sama patuh dan faham dan simpanlah dokumen selama 7 tahun ya. Sebab kita ada taxpayer tau, dia boleh simpan dokumen sampai 30 tahun. Wow. Dan cantik lagi dokumen dia macam tu. Dan saya to my surprise lah, benda tu masih lagi in order dan tersusun rapi dan dia baru nak laporkan pendapatan kepada pihak lembaga asing. So we are welcome masa kes yang pengakuan sukarela dulu ya Puan Fatin. Kalau ingat tahun 2018 ke 2019 pengakuan sukarela tu ya. 2018 tu masa tu kita banyak taxpayer yang baru datang dan tunjukkan dia punya dokumen dan tuntut dia punya cukai-cukai yang baru pada tahun-tahun yang dia tak pernah lapor lagi lah ya. Tu penting penyimpanan dokumen tu. Itu sahaja. Saya kira boleh membantulah dari sudut seperti mana yang ditanya tadi ya. Okey, saya harap rakan pendengar FB Live kita dan para peniaga membuat penyimpanan dokumen secara tersusun yang seperti Tuan Nasir terangkan tadi, sama ada secara hard copy dan boleh di backup secara soft copy ataupun secara digital. Okey. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Jom klik hasil. Terima kasih dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pembayar cukai dan dapat menyelamatkan nyawa. Setiap warga negara yang layak perlu membayar cukai, tidak kira makan gaji atau berniaga. Anda boleh mendaftar nombor cukai pendapatan dengan mudah secara dalam talian. Bagaimana? Mudah saja. Cuma perlu layari mytax.hasil.gov.my. Pendaftaran nombor cukai, semakan nombor PIN, pendaftaran kata laluan dan seterusnya kemudahan e-filing, semuanya boleh dilakukan dengan mudah di sini. Apa sahaja perkara berkaitan percukaian boleh dibuat menerusi mytax.hasil.gov.my. Benda boleh online, buat apa nak susah-susah? Ayuh, bersama membangun negara. Kawan-kawan tahu tak? Papa saya cakap daripada 32.75 juta rakyat Malaysia, hanya 8 juta yang layak dikenakan cukai pendapatan. Daripada 8 juta, cuma 3 juta yang betul-betul layak bayar cukai. Kalau seorang bayar RM3,000, 3 juta orang dah jadi 9 bilion. Tapi kutipan cukai sebenarnya 140 bilion. Rupa-rupanya bukan kita saja yang bayar cukai. Syarikat yang besar-besar tu lagi banyak bayar. Saya belum layak bayar cukai. Tapi saya ingat pesan Papa. Kita kena sentiasa sayangkan negara kita. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda ada persoalan tentang percukaian? Tak tahu di mana nak rujuk? Nak tahu pelepasan cukai? Ingin semak status sekatan perjalanan? Ingin tahu elawan yang diberikan pengecualian cukai?
Ingin semak nombor cukai pendapatan? Ingin tahu bagaimana memohon nombor PIN e-filing? Segala persoalan dan jawapan ada di MyTax. Tidak perlu bersusah payah untuk hubungi atau pergi ke cawangan hasil. Semua maklumat ada di hujung jari anda. Benda boleh online, buat apa nak keluar? Ayah, boleh tak Hafiz nak jadi superhero? Superhero? Superhero macam siapa? Spiderman. Spiderman? Ha? Kenapa tak nak jadi Wira macam ayah? Wira tu macam kita semua. Untuk Malaysia. Kita kembali ke laman FB Live Sembang Santai Info Cukai. Tadi jika Tuan Nasir telah menjawab tentang cara penyimpanan dokumen dan juga sebelum persoalan tadi kita juga ada membincangkan secara ringkas berkenaan belanja yang dibenarkan yang telah diterangkan oleh Tuan Nasir, belanja yang tidak yang dibenarkan adalah perbelanjaan berkaitan perniagaan dan belanja tidak dibenarkan adalah bukan semata-mata kerana perniagaan. Okey, kita kembali kepada Puan Fatin. Adakah dengan mendaftar nombor cukai sahaja boleh terus melaporkan cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia? Ini selalu ditanya oleh para pendengar kita di luar sana. Okey, terima kasih Cik Azizi. Tadi konsep macam ni, as mentioned earlier by Cik Nasir, first things first lah, tanggungjawab peniaga baru ni. Sebagai peniaga baru ni, mereka perlulah mendaftarkan perniagaan mereka di SSM. So bila bisnes pun telah didaftarkan dan tuan-puan sekiranya telah pun ada nombor cukai, langkah seterusnya ialah perlu memohon untuk mendapatkan nombor PIN e-filing. So semuanya mudah dalam atas kalian. Just layari www.hasil.gov.my, klik pada borang maklum balas pelanggan dan dalam tempoh insyaAllah 3 hari bekerja kita akan membekalkan you lah 16 digit nombor PIN e-filing. Tapi apa pentingnya nombor PIN ni kan? So untuk makluman je lah, nombor PIN ni tuan-puan perlukan sebenarnya untuk akses sistem MyTax dan juga sekaligus untuk mengaktifkan sijil digital bagi tujuan pengisian borang B nanti. So this is for first time users only lah. So nombor PIN tu hanya terpakai sekali sahaja. So next step, tuan-puan perlulah pula wujudkan kata laluan, your own password dan barulah boleh login ke e-filing. Alright. So bila dah berjaya masuk e-filing tu, kami nak ingatkanlah, make sure you pilih the right borang, jenis borang yang betul dan juga tahun taksiran yang betul. So untuk konteks pada pagi ini, okay, tuan-puan perlu memilih borang EB ataupun borang B lah secara manual ya, which is individu pemas tautin yang ada punca pendapatan perniagaan bagi tahun taksiran 2021. So selain melaporkan pendapatan bagi tujuan percukaian, seperti yang kita dah mention awal tadi, jangan lupalah untuk menuntut segala-gala pelepasan yang kita benarkan dan pastikan anda melaporkan. This is one of your tanggungjawab untuk melaporkan pendapatan sewajarnya dan sila simpan segala rekod perbelanjaan yang telah dituntut sebagai pelepasan cukai. Macam video tadi cakap, semua maklumat ada di hujung jari. Benda boleh buat online, apa susah-susah. Macam itulah Cik Azizi. Tips antara tips je. Okey. Okey, kita ke soalan seterusnya kepada Tuan Nasir pula. Okey, jika pembayar cukai mempunyai pendapatan penggajian iaitu makan gaji, mereka mempunyai PCB ataupun dikenali sebagai potongan cukai bulanan yang berfungsi sebagai bayaran pendahuluan. Macam mana pula bagi para peniaga ni, adakah satu ansuran yang sama seperti PCB tersebut dilaksanakan, dibayar oleh para peniaga? Boleh Tuan Nasir terangkan? Boleh. Ini sama juga seperti mana yang saya terangkan. Puan Fatin boleh sentuh tadi tentang CP500, Tuan Azizi. Mungkin ada pendengar yang tak jelas lagi apa yang kita maksudkan dengan CP500 ni. Berbanding pada soalan yang Tuan Azizi maklumkan tadi. Kalau individu makan gaji, dia ada tolakan PCB. Siapa yang kira PCB ni? Yang kira PCB majikan dia sendiri. Bukan lembaga hasil kira, majikan yang kira PCB tu. Then barulah ditolak daripada gaji bulanan.
gaji akhir tu baru diterima kan. Selepas tolak EPF, so macam-macam tu kan. So macam dari sudut peniaga tadi, so dari sudut peniaga ni dia kena tolak sendiri. So kita tak ada perkiraan PCB, dia kena tolak sendiri ya. So macam mana dia nak buat tolakan tu? Tolakan itu adalah CP500 ya. CP500 ni dikira oleh pihak lembaga hasil sendiri sebenarnya. Tapi dia berdasarkan cukai yang telah pun mereka laporkan pada tahun yang sebelumnya. So bila kita semak tahun yang sebelumnya, cukai dilaporkan sebanyak ini, kita beranggapan cukai itu adalah cukai yang masih layak untuk dibayar pada tahun akan datang. Okey, contoh kes macam Puan Fatih maklumkan tadi, bila tahun yang akan datang, dia rasa perniagaan dia tidak mendapat keuntungan setimpal seperti mana tahun sebelumnya ya. Maksudnya dari sudut aktiviti perniagaan tu adalah kes-kes menudum lah, ada projek dia tak dapat ke kan, dan dia tak boleh proceed business. So bila dia tak boleh proceed business tu menyebabkan dia tak dapat untung seperti mana tahun sebelumnya. So dia punya cukai anggaran tu tak sepatutnya sama lah, dia tak puas hati kan. So tak ada masalah tuan-tuan ya, Puan Fatin pun ada maklumkan tadi, boleh isi CP502 buat pindaan. Isi je CP502, lepas tu tuan-tuan hantar. CP502 ni tuan-tuan Google je, tak ada masalah. Google je mesti boleh keluar tu ya. So dapat CP502, isi borang berkenaan dan hantar dekat cawangan fail cukai tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tak maklum cawangan fail cukai tuan-tuan, tuan-tuan buka je e-filing tuan-tuan tu, pergi dekat bahagian profile ya. Dekat situ kita ada tulis cawangan fail cukai dekat mana. Kalau tuan-tuan pergi dekat bahagian My Tax ni ya, masuk e-filing, pergi bahagian My Tax tu dan tuan-tuan boleh tengok dekat bahagian profil anda. So dekat situ kita ada tulis cawangan fail cukai tuan-tuan dekat mana. Tuan-tuan boleh pergi ke cawangan berkenaan, lepas tu minta dia bagi tahu dekat kita punya receptionist, bagi tahu dengan pegawai kita nak buat pindaan CP500. So bawa CP500 asal, isi borang CP502 dan satu lagi tuan-tuan boleh kepilkan juga dokumen-dokumen sokongan yang tuan-tuan ada ya, yang menunjukkan kedudukan kewangan tuan-tuan yang tidak okey lah untuk bayar cukai itu ya. Tuan-tuan boleh buktikan, tak ada masalah. So kadang-kadang ada peniaga tu dia boleh support dengan dia punya akaun untung rugi bulan, mengikut bulan ya. So dia hantar bulanan punya account statement tu lah ya. So kita tengok keadaan tu, oh betul kita rasakan cukai ini tidak sesuai cukai anggaran tu. Dan kita pindah semula. Okey, cuma dia punya tarikh tu Tuan Azizi, tarikh akhir untuk hantar CP502 ini adalah pada 30 Jun. So 30 Jun. Kita hari ni 8 Jun kan? So bila kita 8 Jun, maksudnya kita ada beberapa hari lagi ni untuk buat pindaan CP502 ni. Saya mohon peniaga dekat luar sana kalau tak tahu tentang cukai anggaran ni, cuba semak. Semak ya dengan accountant tuan-tuan ni, kalau ada lantikan accountant dibuat. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh semak juga dengan pihak lembaga hasil. Kalau ada atau tidak CP500 ni. Boleh call hasil K-Line, tak ada masalah. Kita semakkan tuan-tuan punya CP500 ya. Mungkin tuan-tuan tak maklum kewujudan CP500 ni dan tak ada masalah. Cuma dari sudut pembayarannya Tuan Azizi ya, sebab CP500 ini dia bayar dia tak macam PCB. Kalau PCB tu kita potong bulanan kan, setiap bulan potong macam tu kan. So majikan kira potong setiap bulan. Tapi untuk individu yang menjalankan aktiviti berupa berbentuk perniagaan ni, kita buat 2 bulan sekali. Kita tak buat setiap bulan. Diorang kena buat 2 bulan sekali. Kenapa dia jadi 2 bulan? Sebab kita pun memahamilah keadaan enterprises dengan partnership ni kan, sebab mereka tidaklah setiap bulan dia untung. Mungkin dia untung tahunan tapi setiap bulan dia tak boleh untung. Sebab ada bulan dia terpaksa rolling duit kan, buat modal, bulan depan baru dia boleh create money. So ada perniagaan yang macam tu kan. That's why kita tak adalah cakap setiap bulan dia kena potong cukai itu. Kita buat 2 bulan sekali. Bermula Mac. Lepas Mac, Mei. Lepas Mei, Julai. Julai, September, November. Yang terakhir sekali, ansuran ke-6 ada pada Januari tahun hadapannya. So yang itu dia kena bayar ya. So kita that's why tuan-tuan yang buat aktiviti perniagaan ni, tuan-tuan kalau individu makan gaji tu kena lapor 30 April, tuan-tuan 30 Jun. Kenapa 30 Jun? Sebab kita ambil kira perkara-perkara begini tuan-tuan ya. Sebab tuan-tuan yang menjalankan aktiviti perniagaan ni nak buat account bukan senang, sebab dokumen nak kena semak banyak. So ambil masa, kita faham keadaan tu. That's why kita tak samakan, walaupun tuan-tuan ni seorang individu, so walaupun kadar cukainya sama, tapi kita tak samakan tarikh akhir perhantaran e-filing ya. That's why kita lambatkan sikit tuan-tuan punya tarikh akhir, disebabkan tuan-tuan ada banyak kerja kena buat semakan ni. Kena sediakan account statementnya kan, nak buat tax computation-nya berbeza-beza macam itulah.
Saya harap tuan-tuan boleh patuh ke atas pembayaran CP500 ini supaya tak ada juga penalti dikenakan ya. Sebab kita ada penalti tu. CP500 ni sebenarnya kalau lewat payment ada penalti. So kita harap bila kita dah set jadual yang Mac, Mei, Julai, September, November dengan Januari tu, tuan-tuan boleh bayar according to the time frame lah ya. So kalau nak pindah CP502 ya. So kalau tuan-tuan nak bayar lamsam, kita dekat lembaga hasil, dekat Hasil Kailan banyak juga persoalan yang orang nak bayar lamsam ni. Tuan Azizi ya, Puan Fatin, dia cakap macam saya boleh tak nak tunggu sampai 6 kali bayar sebab bisnes saya kebetulan bulan ni saya untung besar. Saya nak bayar habis. Boleh. Kita benarkan, tak ada masalah pun. Masa contohnya pada bulan Mac, Mei, lepas tu ketika Mei tu untung besar. Kan dah in the middle of the year, lepas tu bisnes dia dah memang very stable. Dia dapat untung sangat besar. Dia nak bayar terus sampai Januari tahun depan tu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Asalkan on that particular payment, you nak bayarkan untuk bulan-bulan yang ke bawah tu boleh. Tapi dia tak boleh nak bayar bulan-bulan yang ke atas. Yang ke atas tu kita tak benarkan. Sebab kita tunggak tu. Kan kita tak benarkan. So dia kena bulan-bulan yang ke bawah tu kita benarkan ya. Yang atas tu kita tak benarkan sebab dia akan jadi tunggakan bayaran mengikut jadual CP500. Saya kira itu sahaja penerangan untuk CP500. Saya harap tuan-tuan faham apa yang dimaksudkan dengan cukai ansuran ini nak dibandingkan dengan PCB tadi untuk individu makan gaji. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Nasir. Saya harap para pendengar FB Live Sembang Santai Info Cukai kita faham ya, CP500 adalah satu ansuran yang dikenakan kepada peniaga, manakala CP502 adalah pindaan bagi ansuran yang telah dibuat tu tadi. Okey, sebelum kita mengakhiri ya sesi Sembang Santai Info Cukai kita pada pagi ini, saya nak minta lah sedikit pesanan ataupun kata-kata terakhir kepada para penonton kita, para peniaga. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Fatin dahulu. Okey, baik. So untuk pendengar Facebook Live Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia dan kepada peniaga-peniaga pembayar cukai di luar sana, first thing, pastikan anda melaksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang peniaga ataupun pembayar cukai secara khususnya. So penting untuk tuan-puan, kita nak recap baliklah segala whatever yang kita dah discuss earlier on by Tuan Nasir, by saya, by Cik Azizi. Daftar sebagai pembayar cukai apabila memerlukan perniagaan. Kedua, menyediakan akaun ataupun penyata lain-lain pendapatan lah. Mendapatkan khidmat accountant bertauliah ataupun ejen cukai yang berdaftar sekiranya mampu dan sekiranya perlu. Hantar borang nyata pada tarikh yang kita telah tetapkan. Simpan dokumen, rekod dan juga akaun perniagaan selama 7 tahun. Dan terakhir sekali, patuhi notis bayaran ansuran which is CP500. So kami di Lembaga Hasil sangat menggalakkan pembayar cukai untuk menghantar borang nyata secara dalam talian melalui e-filing di sistem mytax.hasil.gov.my. So pastikan anda melaporkan e-filing dan membayar cukai yang perlu sekiranya ada dengan menggunakan aplikasi BYR Hasil, bayar hasil dalam tempoh yang ditetapkanlah sehingga 30 Jun 2022 dan tambahan masa grace period of sehingga 15 Julai bagi pengguna e-filing. So jangan tunggu sehingga last minute. Macam Cik Nasir kata, hari ni dah 8 hari bulan. Mereka yang menghantar borang nyata secara manual ada sampai hujung bulan ni sahaja nak declare. Manakala tambahan masa 15 hari sehingga 15 Julai kepada mereka yang nak menghantar secara e-filing ataupun EBE. Okay, dan dalam penghantaran borang ni kita tak adalah istilah orang kata may the last man win. Sebab this thing is system based. So kita risau kalau last minute. Biasalah orang Malaysia ni kan semua suka last minute. Tak tahu kenapa. Kita takut tak ayat terakhir tu kadang sistem hang lah, tak boleh loading lah. Kadang isu-isu tu takut dipersalahkan kepada kami juga. Kami dah ingatkan tarikh-tarikh akhirnya kan. So pembayar cukai cepat-cepatlah declare pendapatan bisnes mereka, biasa tuan-puan kepada kami di Lembaga Hasil. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa pastikan macam biasalah serta dokumen bagi setiap perbelanjaan yang telah dibuat tu lengkap disimpan dalam tempoh 7 tahun. Ini remind baliklah 7 tahun, pastikan ianya lengkap dan teratur. Kenapa? Ianya actually akan memudahkanlah tuan-puan untuk membuat rujukan ketika nak mengisi borang tersebut dan persediaan sekiranya pihak kami meminta request dokumen tersebut bagi tujuan audit atau sebagainya. Itu saja daripada saya, Encik Nasir, kepada pendengar semua. Teruskan. Terima kasih Puan Fatin di atas kata-kata akhir itu tadi. Okey,
Seterusnya saya menjemput Tuan Nasir untuk ada sebarang pesanan kepada para pendengar kita. Okey, Tuan Izzy, sebab Puan Fatin pun dah cakap panjang lebar tu, sebagai penutup sebenarnya saya nak sentuh sedikit sebab tadi saya scroll sekejap dekat ruangan komen tu kan, saya berminat dengan persoalan tentang CP58 ya. CP58 tu tentang commission earner so commission earner, sebab kadang-kadang ada banyak juga bisnes yang macam contoh buat prudential, unit trust kan, ada yang macam buat loan agent kan, so bila dia buat dropship ada dapat ni, kadang-kadang ada Grab juga kan yang hantar. CP58 ni untuk commission earner, sebenarnya kalau tuan-tuan nak tuntut belanja-belanja, contoh travelling expenses kan, so car maintenance ke, apa sahaja yang melibatkan you punya in order untuk dapatkan pendapatan commission tadi, tuan-tuan boleh tolak sebagai belanja, tak ada masalah ya. So boleh tolak sebagai seorang yang menjalankan perniagaan. Itu sangat-sangat penting sebab tuan-tuan dah ada dokumen, macam tadi saya cakap orang yang menjalankan enterprises dengan partnership, dia tak ada dokumen kan. So macam tuan-tuan yang commission earner ni, dia ada CP58 tadi. Dia CP58. So dia boleh laporkan CP58 tu as a commission, penerima commission, dan boleh tuntut belanja yang tuan-tuan jalankan ya. Kadang-kadang you buat entertainment expenses juga, contoh macam prudential kan. So you nak ada potential you punya klien, you belanja makan, biasalah tu kan. So nak cerita tentang business and what not, tapi as a modal tadi, pertama kalinya you jumpa klien tu, kita tak benarkan ya. So kalau retaining klien damage ke, insurans dia ambil ke, dan kita benarkan sebab dia adalah retaining klien you, dan kita benarkan ya. Untuk yang pertama kalinya you nak tuntut entertainment tu, kita tak benarkan sebab kita anggap dia adalah capital expenditure ya kat situ. Itu saya harap commission earner faham. Satu lagi juga tentang accounting software. So penting juga ni dekat sini ada accounting software, sebab macam kalau dia tak nak lantik mana-mana ejen cukai atau ejen consultant account ni, dia boleh beli accounting software. Tuan-tuan dekat luar sana banyak sangat kita punya syarikat-syarikat yang membuat syarikat dan asas percukaian ni kan, ataupun perakaunan. Saya harap tuan-tuan as a business owners tidak berkira jugalah kalau tuan-tuan nak buat marketing pun ada investment kan. So dari sudut for your future, for your business future ni, tuan-tuan invest sedikit. Beli accounting software. So belajar cara guna. Ajar you punya pekerja ni guna accounting software macam mana. So nanti accounting software tu sendiri kirakan tuan-tuan punya P&L. Dia boleh buat accounting statement you sendiri. Tak ada masalah. Cara key in awal tu je sangat penting. Itu pun antara perkara-perkara yang sangat penting untuk kita highlight dekat sini. Dan accounting software tu boleh dituntut juga tu. Kan belanja pilihan tu boleh dituntut sebab dia penting untuk tujuan perniagaan ya, producing an income as well no. Okay, so berbalik kepada nasihat saya tadi, saya nak sentuh sedikit lah ya, sebab sekarang ni kita pun dengar macam-macam lah dekat saya buka je surat khabar, saya rasa sehari tu mesti ada satu kes tentang sindiket penyamaran pegawai lembaga hasil ni. Kita kat lembaga hasil pun kita tertampar juga ya, dia ada jadi satu tamparan hebat. Macam manalah this kind of people boleh bayar sampai beratus ribu, berpuluh ribu kepada this scammers kan, dalam keadaan yang penipuan ni. Kita nak sangat tuan-tuan laporkan pendapatan tuan-tuan dengan baik. Bila tuan-tuan sendiri yang lapor, tuan-tuan mesti maklum berapa banyak yang tuan-tuan lapor, kenapa tuan-tuan lapor, apa yang tuan-tuan tolak. Tuan-tuan mesti faham perkara tu, dan cara bayar tu mesti tuan-tuan tahu. Sebab selagi tuan-tuan tak buat, tuan-tuan tak akan tahu dan tuan-tuan senang ditipu ya. Kita tak cakap lembaga hasil ni dia jadi satu lembaga yang tuan-tuan dengar je panggilan ni, tuan-tuan nak kena bayar. Kita tak nak perkara-perkara tu ya tuan-tuan. Sebab kita nak tuan-tuan faham apa yang tuan-tuan buat, apa yang tuan-tuan bayar juga. Saya tak nak, kami di lembaga hasil ni kalau boleh sangat tak nak tuan-tuan tertipu dengan sindiket scammers ni. Dekat luar sana tuan-tuan mesti ambil tahu tuan-tuan apa yang tuan-tuan buat dan apa yang tuan-tuan bayar, especially hal-hal percukaian ni ya. Sebab kita tak kejam nak cukai tuan-tuan terus ya. Yang penting tuan-tuan lapor. Ada yang kes lapor tak kena bayar pun, 3-4 tahun tak kena bayar kan. Sebab tak semestinya you lapor pendapatan you kena cukai. Tak semestinya ya. So once tuan-tuan lapor, saya jamin tuan-tuan mesti tahu apa yang tuan-tuan buat ya. Berapa pendapatan tuan-tuan lapor, berapa, macam mana kami kira cukai, mesti tuan-tuan tahu. Saya jamin perkara tu, dan saya jamin tuan-tuan insya-Allah tak tertipu oleh scammers ni ya. Mungkin saya boleh tambah sikit ya, Tuan Nasir, untuk mengelakkan penipuan scammer ni, mungkin para pendengar di luar sana boleh semak melalui MyTax, di mana di situ kita dah
letakkan secara rumusan sebenarnya. Adakah kita berhutang ke ataupun tidak sebenarnya? Betul tak tuan? Betul. So sebab kita pun nak bila you dapat je panggilan yang meragukan ni kan, sebab biasalah motif-motif panggilan scammer ni dia call cakap tuan ada syarikat. So syarikat ni ada hutang kan, you kena bayar. So you pun pelik, sejak bila dia buka syarikat kan, kenapa tiba-tiba ada hutang. Perkara ni kan, tuan-tuan dah di bawah kes polis, tuan-tuan boleh bercakap dengan pegawai polis kami, tiba-tiba kan. So nampak sangat meragukan, perkara tu sangat pelik ya. Tuan-tuan tak sepatut menjadi mangsa penipuan ini. Tuan-tuan boleh buat pengesahan, semak dulu dengan pegawai kami ya. Boleh call kita di talian Hasil K-Line 0389111000. Boleh call kami di Hasil K-Line ya. Saya tak nafikan kalau tuan-tuan call kita tak berangkat. Sebab kita ni pun talian busy tuan-tuan ya. Sangat banyak orang call kita setiap hari ya. Talian sangat-sangat busy. Sebenarnya kita banyak saluran lain ya, Puan Fatin, Tuan Azizi dan juga rakan pendengar sekalian. Tak semestinya tuan-tuan kena call kita dan kita boleh selesaikan masalah. Sebenarnya tadi Tuan Azizi pun ada maklum. Boleh semak dekat website kita. Puan Fatin ada cakap tentang EduZone tadi kan. Tuan-tuan boleh juga berhubung dengan pegawai kami menerusi hasil cek. Boleh chat dengan pegawai kita ya. Chat dengan pegawai kita. Boleh juga hantar email kepada lembaga hasil ya. Macam mana nak hantar email? Pergi ke borang maklum balas pelanggan, customer feedback form tu. Tuan-tuan boleh hantar dekat sana. So kita boleh semak juga menerusi email ya. Mungkin dia ambil masa, tapi yang penting tuan-tuan dapat buat pengesahan terhadap kes-kes penipuan ni sebelum tuan-tuan bayar ya. So satu lagi tuan-tuan yang saya nak sangat tuan-tuan maklum, bila nak bayar apa jua urusan cukai ni, tolonglah jangan bayar dekat mana-mana saluran lain selain daripada aplikasi kami iaitu BYR Hasil ya. Tuan-tuan Google je BYR Hasil, memang akan ada talian kat situ. Cara bayaran boleh menggunakan FPX, boleh guna credit card juga. Tak ada masalah ya. Tolong jangan guna apa jua saluran bayaran lain sebab kita khawatir saluran berkenaan adalah saluran yang menyebabkan tuan-tuan kena scam ya. Sebab bila guna talian aplikasi kami, so kita maklum tentang bayaran tuan-tuan ada. Mungkin tuan-tuan tersalah kod ke apa, tapi bayaran tu dah masuk dalam kita punya aplikasi. Kita boleh semak dekat mana bayaran tu dan kita boleh betulkan balik coding-codingnya dan akhirnya kita akan masuk semula dekat dalam ledger tuan-tuan ya. So ambil tahu tuan-tuan tentang apa jua perkara melibatkan payment ni. Jangan tertipu dengan apa jua sindikat ya. Ada je kes-kes meragukan dapat surat ke email ke call ke, tuan-tuan buat pengesahan dengan kita dulu. Encik Nasir, taxpayer ni dia orang kata ada stigma bila dengar kami di lembaga hasil, dia terus jadi automatically panic. Saya rasa gitu kan. Kita nak perkara tu sebab kita nak dia jadi seorang pembayar cukai yang bijak lah. Itu yang saya tahu. Saya cakap tadi, saya jamin kalau dia bayar, dia lapor dia punya cukai, mesti dia tahu apa dia buat tu kan. Jangan sampai dia tertipu. Kita tak nak perkara tu berlaku, kita nak elak sangat-sangat ya. Lepas tu kita di Jabatan Khidmat Korporat ni tuan-tuan akan pendengar sekalian, kita ada banyak buat infografik ya. So kita banyak buat infografik, kita punya tim-tim media pun banyak buat infografik dalam bentuk poster yang cantik-cantik kan, maklumat yang lebih terkini sebenarnya. Kita nak juga tuan-tuan dekat luar sana cuba semak dekat kita punya Facebook ada kan, dekat kita punya Instagram ada, Twitter kita pun ada. Untuk makluman tuan-tuan, kita pun ada siapkan video-video ni juga. Kita ada letak di kita punya YouTube ya. LSDM pun ada YouTube juga. So LSDM YouTube ya. So saya harap tuan-tuan akan pendengar sekalian boleh follow kami di semua media-media sosial kami ini, dan this is our official social media portal so that kita boleh dapat maklumat yang lebih sah dan sahih ya. Kita juga ada pegawai yang in charge dekat bahagian media sosial ni juga. Tuan-tuan boleh DM diorang juga. So boleh DM dekat situ, nanti ada pegawai kita yang akan cuba bantu ya. Kalau dah cuba hubungi tak dapat, chat pun tak dapat, boleh DM, tak ada masalah. Kita cuba bantu dan sahkan apa jua kekhawatiran yang tuan-tuan ada. Saya kira itu sahaja Tuan Azizi yang boleh saya kongsikan sebagai penutup ya kepada sesi kali ini. Saya harap sangat rakan-rakan pendengar sekalian dapat ambil manfaat yang sangat-sangat penting dalam sesi kali ini, dan share lagi video-video dan sesi live kami ini kepada rakan-rakan yang lain lah. Boleh share dekat grup yang tuan-tuan ada supaya maklumat ini sampai. Kita tak nak tuan-tuan tertipu ataupun masih lagi berada di takut lama yang masih lagi keliru tentang apa jua persoalan pencukaian ni. Sila-silakan ambil tahu dan buat perancangan yang lebih baik untuk kelangsungan dan juga kita kata sustainability of your business. Kita nak you punya business terus maju, insya-Allah. Okay, itu saja. Okey, terima kasih kepada Puan Fatin dan juga Tuan Nasir di atas perkongsian yang saya rasa boleh katakan
begitu details ya sebentar tadi. Okey, kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ingin menukar stigma umum yang menyatakan membayar cukai ini adalah sesuatu yang membebankan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar FB Live kita, para pembayar cukai sekalian adalah wira negara setelah membantu negara di saat negara kita dilanda pandemik COVID-19 sebelum ni. Okey, suka untuk saya kongsikan di sini ya. Di dalam Belanjawan Kerajaan Persekutuan tahun 2021, sebanyak 40.9% yang merupakan pecahan paling besar hasil kerajaan datangnya dari cukai langsung. Dan daripada hasil tersebut, pihak kerajaan telah memperkenalkan insentif-insentif bantuan seperti BPN, geran khas prihatin, bantuan subsidi upah dan lain-lain lagi. Dan sudah semestinya bagi menampung perbelanjaan serta kos-kos imunisasi seluruh rakyat Malaysia yang kita dapat secara percuma ya, menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini adalah hasilnya daripada bayaran cukai tuan-puan sendiri. Apa yang ingin saya katakan di sini, anda yang membayar cukai, tahniah kerana telah memberi sumbangan kepada kerajaan untuk melaksanakan pakej-pakej rancangan tersebut. Pesanan saya, ambil tahu tentang cukai, laksanakan tanggungjawab kerana sumbangan anda menjamin kemakmuran negara. Jumpa lagi di edisi akan datang. Saya Azizi Muhammad, moderator anda. Assalamualaikum dan salam hormat.